Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berhari Minggu. Selamat hari Ahad. Adakah orang wish selamat hari Ahad? Nak tengok siapa yang live pagi ni. Selamat berhari Minggu pada yang bukan tinggal di Johor, di Terengganu dan juga di Kelantan. Sebab Dr. Ju hari ni kerja, ada beberapa appointment untuk yang datang on the way datang ke klinik. Dr. Ju drive dengan selamat. Okey, semalam Dr. Ju dah live cerita pasal my story, tapi terbantut disebabkan oleh line yang tak berapa bagus ditangkap. So hari ni Dr. Ju berada di Labis, di Wellness Labis. Okey, Assalamualaikum. Waalaikumsalam dari Putrajaya. Bintu. Okey, hari ni you all pergi mana? Jalan-jalan? Nak story sikit Semalam lepas daripada kenduri, ada kenduri semalam di Keluang. Kenduri di Keluang. Dia punya bagus sebab dia punya goodie bag dia bagi kita orang nenas. Siapa pernah dekat sini kenduri kahwin dapat goodie bag nenas, itu adalah satu yang menggalakkan untuk sehat sebenarnya. Tahniahlah kepada tuan rumah Ramli, Encik Ramli Pungut dan Puan Nurliza. Okay, dia punya goodie bag dia adalah sebiji nenas, nenas manis. Alhamdulillah. Okay, semalam ada cerita yang terbantut sikit macam mana Dr. Ju struggle untuk sehat. Macam mana Dr. Ju struggle untuk sehat sampai sampai Dr. Ju boleh jadi macam sekarang lah. Nak cakap sehat sangat tu boleh lah kan. Nak cakap cure, Dr. Ju tak pernah cakap Dr. Ju punya penyakit cure. Tapi Dr. Ju cuma boleh cakap yang Dr. Ju punya penyakit, Dr. Ju boleh kawal penyakit Dr. Ju without drug. Kalau sebelum ni Dr. Ju was on many drug, maknanya banyak sangat ubat, 1, 2, 3, 4, 5 macam-macam ubat, dan is end up ataupun dia punya berakhir dengan Dr. Ju dapat berpelbagai komplikasi daripada ubat. Daripada ubat tu sampai Dr. Ju dapat hati Dr. Ju bengkak, Dr. Ju dapat diabetik, Dr. Ju dapat gastritis, terus kepada GERD, kemudian dapat juga migraine, dapat juga macam-macam lah, disebabkan oleh kesan samping ubat. Sebab Dr. Ju nak bagi tahu kat sini bahawa ubat ada banyak kesan samping. Kalau you all dapat satu-satu ubat, you all cuba Google, you all tengok side effect, SIDEEFFECT. Kalau boleh bahasa Inggeris lah. Kalau tak bahasa Inggeris, Google, lepas tu cari translator. Kan dalam tu boleh translate kan. You tengok dia punya side effect. Side effect ubat ada terlalu banyak. List. Kalau siapa dekat sini yang ambil pil perancang keluarga, pil perancang keluarga, kalau you tengok side effect daripada pil perancang keluarga terlalu banyak. Satu muka surat tak habis dia punya kalau pamphlet dia kan. Kalau you all dapat pil perancang keluarga, dalam kotak tu dia ada letakkan pamphlet atau letakkan kertas, yang kertas tu ada menulis kesan samping ubat perancang keluarga tu. Kesan sampingnya terlalu banyak, macam-macam, termasuklah penyumbatan salur darah dekat salur darah dekat kaki. Penyumbatan salur darah kalau berlaku kat kaki, sebenarnya dia boleh berlaku kat mana-mana. Itu antara side effectnya deep vein thrombosis. Jadi ada juga apa ni yang boleh menyebabkan ada ketubuhan dekat payudara. Itu adalah contoh side effect ubat. Pengajaran dekat sini adalah yang Dr. Ju nak tunjukkan bahawa ubat sebenarnya bukan selamat. Maknanya kalau kita makan ubat, selalunya doktor sebab kita kena timbang sama ada antara kesan samping satu ubat tu dengan kebaikan satu ubat tu. Kadang-kadang because tak boleh nak buat apa, kalau you tak ambil ubat tu, you tak boleh bangun.
Kalau tak ambil ubat tu tak boleh bangun, tak boleh jalan. Bila ambil ubat tu boleh jalan, boleh pergi kerja macam biasa. Jadi kadang-kadang kita terpaksa ambil selepas kita menimbangkan antara kesan samping dengan kebaikan ubat tu. Jadi macam kalau pil perancang keluarga terpaksa ambil. Kalau tak anak berderet 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 tak berhenti-henti sebab ada juga yang sampai saudara Dr. Ju ada anak sampai 17 orang satu ibu. Itu sangat-sangat superb. Sebab dia tak percaya kepada perancang keluarga, maknanya merancang keluarga. Jadi itu semua adalah kita punya sendiri punya, maknanya sendiri punya pegangan lah, maknanya sendiri punya prinsip, sendiri punya pendapat. Kalau kita rasa itu adalah yang terbaik untuk diri kita, ambillah. Kalau kita rasa kita ada cara lain untuk buat sesuatu, ya lebih baik kita buat secara alternatif. Jadi bila Dr. Ju dapat berbagai side effect daripada the drug, maknanya sampai hati pun bengkak. Bila Dr. Ju buat blood investigation, Dr. Ju tengok dia punya result sangat tinggi. And then hati, maknanya enzim hati, liver enzyme sangat tinggi. That mean something maknanya something worse akan berlaku kalau Dr. Ju tak berhenti. Maknanya kalau hati bengkak, hati kita disakiti hati kita disakiti oleh ubat tu, maknanya mula-mula dia sakit, dia meradang, dia bengkak, lama-lama hati akan rosak. Itu yang Dr. Ju tak nak, dan Dr. Ju mengambil keputusan untuk off semua ubat. Sebab bila Dr. Ju tanya kawan-kawan semua doktor kan, semua pakar-pakar. Jadi bila tanya kawan-kawan, semua tak berani nak bagi Dr. Ju cadangan. Sama ada Dr. Ju patut off ubat atau Dr. Ju teruskan ambil semua ubat. Jadi Dr. Ju ambil keputusan sendiri untuk off all drug. That mean ubat-ubat yang Dr. Ju ambil daripada pakar, Dr. Ju off je. So bila kita off ubat, Dr. Ju cakap semalam, benda akan meradang. Maknanya you akan dapat side effect, withdrawal of ubat. Contohnya Dr. Ju cakap semalam, kalau drug addict dah lama ambil drug, dia sedap sangat drug tu, dan kita suruh off ubat tu, apa berlaku kat dia? Dia akan dapat kesan samping daripada you off ubat. Terbalik pula. Ini kesan samping ubat, ni kesan samping daripada bila you off ubat. Maknanya badan you terkejut. Keadaan tu dipanggil withdrawal symptom. You withdraw satu ubat, ambil ubat tu, buang, badan you akan terkejut. Sebab dia dah biasa lena, sedap, tiba-tiba you buang. Jadi apa yang berlaku, you akan dapat withdrawal symptom. Maknanya penyakit you akan mengamuk. That's why penyakit you akan mengamuk. Dan waktu tu inflame, bengkak semua. Dr. Ju punya tangan semua bengkak, migraine like mad. And then sakit, bukan setakat sendi tau. Sakit rheumatoid arthritis ni sakitnya bukan sahaja di sendi. Sakitnya bukan hanya sakitnya di sini. Maknanya sakitnya itu bukan setakat di sendi, tetapi di tendon-tendon. Di tendon-tendon ni semua sakit. Dekat kujuk kaki-kaki ni, dekat telapak-telapak, dekat, bukan setakat sendi tau. Maknanya dia dekat otot-otot ni. Otot sakit sebab menahankan sendi yang sakit. Jadi peha sakit, betis sakit, pinggang sakit. Sebab Dr. Ju sendiri ada penyakit yang dipanggil slip disc. Maknanya Dr. Ju punya tulang belakang tu, dia punya disc ataupun pelapik tulang belakang Dr. Ju lari. Bila lari dia bengkak kan. Jadi benda tu dah berlaku berpuluh tahun yang lampau. Dan Dr. Ju of course lah tak nak rawatan, tak nak ambil operation. Jadi benda tu dikawal macam tu saja. Jadi bila rheumatoid arthritis tu flare up, apa yang berlaku, the whole body sakit. Yang slip disc pun berdenyut-denyut, kepala berdenyut-denyut, tangan everywhere sakit. Jadi bila benda tu berlaku, of course lah Dr. Ju susah nak walk. Bukan tak boleh jalan, boleh pergi kerja macam biasa, tak ada alasan. Tapi bila pergi kat mall, bila pergi mana-mana, semua minta anak tolong. Dr. Ju pernah gelihati tau. Dr. Ju pernah pergi Maidin. Kat Maidin kan kita parking tu kan ada tempat tempat OKU kan. Saya cakap dengan budak-budak tu, kita macam mana nak tak, masa tu cari parking tak ada tau. So anak kata, mak kita park dekat OKU lah, mak kan OKU.
Lepas tu diorang keluarkan wheelchair, lepak kat tempat OKU, terus okey lah. Jadi guard tu okey lah, guard tu kata boleh lah. Satu escapism daripada nak park tempat lain kan sebenarnya. Tapi sebenarnya memang betul-betul lah sakit, tak tipu lah. Boleh jalan, tapi nanti bila kita jalan benda bengkak, you jalan-jalan, bila you malam rehat, you tak boleh tidur because everything was very painful. Jadi daripada situ Dr. Ju berusaha ambil itu, ambil ini, apa-apa vitamin ambil, apa-apa makanan tambahan ambil, sebab tak tahu nak buat apa kan, ubat takut nak makan. Sampailah Dr. Ju tu jumpa suplemen. Tak payahlah cerita kat sini, bukan nak cerita pasal suplemen ni kan, pasal suplemen. Dan benda tu hilang lah dalam 60%. Maknanya sama macam Dr. Ju makan ubat dulu, dia hilang sakitnya, taklah teruk sampai tak boleh jalan. Boleh jalan, ini sakitnya kurang, tapi bukan 100% kurang. I never say, Dr. Ju tak pernah cakap yang benda tu baik sangat sampai Dr. Ju punya penyakit hilang, tapi dia hilang dalam 60 to 70%. So ada lagi, maknanya masih lagi ada sakit, masih lagi susah nak jalan, tapi taklah menderita sangat bila you ambil suplemen ni kan. Dan waktu tu juga suami Dr. Ju belajar functional medicine. Belajar functional medicine. Functional medicine adalah, dan waktu tu juga sebenarnya waktu tu juga ada seorang doktor datang klinik Dr. Ju. Dia kata dia nak belajar buat stem cell injection dengan Dr. Ju. Maknanya macam mana nak buat PRP stem cell injection. Dan Dr. Ju tanya doktor tu, you buat apa sekarang? Dia kata dia buat functional medicine. Waktu tu lah the first time Dr. Ju dengar what is functional medicine. Tak tahu apa dia functional medicine ni, doktor, tapi tak tahu apa dia functional medicine. Dr. Ju Google, dia kata functional medicine ni kita tak pakai ubat, kita rawat semula jadi. So Dr. Ju Google apa functional medicine. Dan waktu tu juga suami Dr. Ju dia ada masalah juga, dia diabetes, dia hypertension, dia ada di gout, dia ada obesity, berat badan dia sampai 100 plus semua kan. Nah, biasalah doktor kan, kita doktor drug oriented, kita bukannya pakar pemakanan, kita tak tahu banyak, kita tahu bagi ubat kat orang, sendiri pun sakit. Jadi waktu tu semua sakit. Sebab umur kita orang waktu tahap ni, umur waktu tu 50. Dr. Ju belum 50, tapi husband dah 50. Jadi kita banyak langgar, banyak itu hidup waktu muda, semuanya makan, semuanya ambil, semuanya buat, tak tahu mana boleh, yang mana tak boleh, yang mana bagus, yang mana tak bagus. Yang paling penting ikut apa lidah kita nak. Jom kita makan kat sana sedap, bukan kita cari jom kita makan kat restoran sana, sebab restoran sana sehat. Sebab kita tak tahu. So husband Dr. Ju pun masa tu struggle banyak tahun, tak tahu macam mana nak rawat, macam mana nak sehat, because ubat ada tolerance. Dr. Ju cakap semalam, mula-mula you makan satu ubat jalan, lepas tu kedua, lepas tu 3, lepas tu 4, lepas tu combination of ubat, maknanya 1 campur 2 2 jenis ubat, 3 jenis ubat. Jadi dah maksimum tak jalan. Jadi suami Dr. Ju ambil inisiatif cari dekat Google untuk masuk kelas functional medicine, ambil diploma. Dia bayar berapa belas ribu berbelas-belas ribu jugalah, ambil satu course daripada Functional University of South California, USA. Jadi dia belajar, tiap-tiap hari ada kelas, jadi ada exam. Sebenarnya kelas tu adalah setahun. Jadi kelas tu adalah setahun, dia pergi belajar. Maknanya kalau dia tak sempat nak dengar kelas tu, dia akan record dan hari time dia. Jadi Dr. Ju nampaklah dia belajar, hari-hari belajar. Jadi daripada situ dia belajar, dia ajar Dr. Ju. Dia belajar, dia ajar Dr. Ju. And then dia ajar Dr. Ju tengok, dia balik, dia macam-macam lah, dia buat perubahan, dia buat exercise lah, dia buat makanan pun diubah, dan dia ambil beberapa suplemen, dia belajar, dia follow. Apa dia belajar, dia follow. Dan Dr. Ju tengok dia makin sihat. Dan Dr. Ju tengok ubat dia yang dulu banyak-banyak dia makin kurang. Dan yang paling nampak sekali weight dia, berat badan dia daripada 100 plus turun. You kata wah, orang ni kan nanti lebih kurus daripada aku kan. Susah pula kan. Jadi
Daripada situ Dr. Ju belajar dengan suami Dr. Ju pasal functional medicine. Lepas tu Dr. Ju pun belajar online, apa-apa ada kos yang mahal, bayar Dr. Ju bayar. Dr. Ju lagi juga belajar dekat dekat lecture-lecture dekat luar yang ajar pasal functional medicine dekat Malaysia. Ada banyak juga sebenarnya pakar-pakar daripada Malaysia ni yang mengajar functional medicine, yang implikasikan functional medicine dalam hidup mereka dan juga dalam praktis mereka. Jadi Dr. Ju dengar banyak lecture. Kemudian contoh-contoh kat Malaysia yang buat functional medicine, Dr. Saiful Zaman daripada Tawau, Dr. Sulaiman daripada Terengganu ke Kedah gitu. Kemudian Dr. Hafiz. Tapi biasalah bila you buat sesuatu yang berbeza dengan apa yang orang lain buat, of course you akan banyak ada kita panggil hater, orang tak suka. You kena tahu bahawa industri ubat adalah industri terbesar dekat dalam dunia. Dia untung berbilion dengan jual ubat. Jadi of course dia tak nak you sehat. Of course dia tak nak Dr. Ju sehat. Kalau you makan lebih banyak ubat, lagilah dia orang suka. Betul tak? Jadi dia orang suka. Jadi Dr. Ju belajar. Dr. Ju follow apa yang Dr. Ju tahu. Dr. Ju follow especially on diet. Banyaklah ubah. Semua benda boleh ubah. Kalau politik boleh berubah. Kalau orang yang bukan Islam boleh masuk Islam, boleh berubah. Orang yang tak pakai tudung boleh berubah. Apa salahnya kita ubah dengan cara hidup kita, dengan cara apa yang kita makan, dengan pemahaman kita tukar daripada benda yang ni kita restart balik. Kita macam kita restart balik kita punya komputer. Kita betulkan cara kita makan. Dr. Ju betulkan cara Dr. Ju makan perlahan-perlahan. Dr. Ju struggle many years sampailah Dr. Ju follow je apa yang Dr. Ju tahu, sampailah Dr. Ju berjaya kontrol penyakit Dr. Ju without drug. I mean zero drug, tanpa drug langsung. Maknanya ubat kencing manis pun tak ada drug. Ubat diabetes rheumatoid arthritis pun tak ada, tanpa drug. Jadi Dr. Ju hidup dengan tanpa bergantung pada ubat. Alhamdulillah. Jadi the story, the learning point, jadi the moral of the story daripada Dr. Ju ni, you all jangan putus asa. Kalau you all ada apa-apa penyakit, you cari puncanya. Pergi jumpa siapa-siapa yang tahu, boleh cari puncanya. Boleh jumpa Dr. Ju. Kalau you all nak jumpa Dr. Ju, boleh buat appointment jumpa Dr. Ju. Kita bincang apa punca sebenarnya penyakit you. Contohnya kat sini ramai yang ada gastrik, yang dia tak tahu dan cuma ambil ubat sahaja. Sedangkan ubat hanya mengawal penyakit you. Ubat hanya mengawal simptom. Majority penyakit kronik. Jadi penyakit kronik tu penyakit yang lama lah, macam hypertension, darah tinggi, kencing manis, sakit jantung, gout, apa lagi, tu semua adalah penyakit kronik. Sebenarnya kita boleh kawal tanpa ubat kalau kita tahu caranya. Kalau kita tahu apa nak buat, especially penyakit diabetik, penyakit sakit jantung, penyakit asma, allergic, autoimmune disease. Ramai sekarang ada autoimmune disease sebab kelalaian kita. Allah Ta'ala balas kelalaian kita, sebab kelalaian kita. Sebenarnya bukan salah you all, bukan salah doktor. Masing-masing macam doktor juga, Dr. Ju juga masing-masing tak tahu. Dr. Ju tak cakap, Dr. Ju ni pakar, tak pernah cakap pun. Tapi Dr. Ju tahu sikit ilmu, Dr. Ju share. Kalau you all datang, kita share. Bukan I'm not pakar, saya bukannya pakar apa-apa. Saya bukan pakar pemakanan, saya bukan pakar diabetik, saya doktor biasa, manusia biasa, dan saya cuma ada pengalaman dan saya ada sedikit ilmu untuk share untuk siapa-siapa yang sudi. Itu saja sebenarnya. Saya Dr. Ju bukannya pakar, biasa-biasa saja. Kalau siapa-siapa yang nak belajar, Dr. Ju ajarlah. Kalau yang tak nak pun tak apa, yang tak suka pun Dr. Ju tak kisah pun. Hater Dr. Ju pun last senyap juga. Okay, so
Kalau siapa-siapa yang on banyak-banyak sangat ubat, sebab Dr. Ju tengok ada yang sampai 5 ubat, 6 ubat, 7 ubat, 8 ubat, 10 ubat, ada yang 18 ubat. Dr. Ju pernah yang bukan 18, 14. Ada yang pernah Dr. Ju tengok ada yang 15 ubat you all makan. You all seronok ke makan kenyang makan ubat saja Sure you all tak suka, tapi you all tak ada pilihan, tak ada siapa pun bagi tahu you all. Even you all dah diabetic 20 years, nobody bagi tahu you what is actually diabetic, what actually happen, apa sebenarnya berlaku dalam badan you. Kalau you hypertension, kalau you dapat chronic kidney disease, ada orang bagi tahu you. Dan selalunya kalau chronic kidney disease, kalau dah masa stage 1, 2, 3 ataupun stage 3, nobody inform you. Tak ada siapa pun bagi tahu you what actually happen dekat buah pinggang you. Apa yang you boleh buat untuk mengurangkan supaya buah pinggang you tak go to another stage, maknanya daripada 3 pergi ke 4 pergi ke 5. Dan boleh tak dia di-reversekan? Ada benda dalam dunia ni yang impossible Tak ada benda dalam dunia yang impossible. Sebab Dr. Ju sendiri tengok ramai yang reverse, yang bila mendengar apa yang Dr. Ju explain, follow protokol Dr. Ju. Dr. Ju bukannya pandai, tapi Dr. Ju cadangkan untuk berbuat sesuatu dan dia orang follow, dan alhamdulillah dia orang reverse. Sama lah juga dengan diabetik Persatuan Diabetik Amerika menyatakan diabetic is progressive disease dan progressive unreversible disease. Maknanya bila dapat diabetik, you kena makan ubat for life. For life, you tak boleh berhenti ubat selama-lamanya. Adakah benda tu betul? Ada ke benda tu betul? Dr. Ju dah semalam cakap, kalau diabetik itu disebabkan oleh insulin, satu je puncanya insulin tak ada dalam darah you, di sini ada paradok. Di sini ada paradok. Kalau insulin tak ada dalam darah you, maknanya insulin tak boleh bawa gula masuk dalam sel. Bila gula tak ada dalam sel, apa berlaku? You tak ada tenaga. Maknanya dalam sel you puasa, tak ada gula nak dibuat. So tak ada tenaga dihasilkan. Jadi bila tenaga tak terhasilkan, apa berlaku? Of course lah, gula tadi akan tinggi dalam darah, dan gula tadi kalau tidak boleh ditukar kepada lemak, sebab yang menukarkan gula kepada lemak adalah insulin. Bila insulin tak ada, sepatutnya gula tidak ditukarkan kepada lemak dan you tak boleh obes. Itu yang berlaku pada type 1 diabetik. Type 1 diabetik, gula tak ada dalam darah, itu sebabnya type 1 diabetik orangnya kurus kering. Tapi type 2 diabetik terbalik. Kenapa orangnya obese? Because insulin ada dan insulin tolak gula masuk dalam you punya fat cell, because gula disebabkan oleh gula berlebihan. Jadi benda-benda ilmu benda ni begini you all tak boleh dapat di luar. Jadi Dr. Ju ada lagi masa, you all ada lagi masa berapa hari you all ada lagi masa dalam tak sampai 10 hari lagi untuk you all boleh masuk Dr. Ju punya seminar My DJ Minute Your Diabetic with Dr. Ju. Kawal kencing manis anda dengan Dr. Ju tanpa ubat, tanpa suplemen di SACC Shah Alam pada 1 hari bulan 2 2020. Jadi promotion satu tiket dapat 2 masih lagi open. You all boleh lah mendaftar ramai-ramai, support Dr. Ju punya function. You all support Dr. Ju. Dr. Ju akan lebih bersemangat untuk selalu live, selalu bagi you all info kesihatan. Tapi kalau tak ada yang support, susahlah. Sebab dalam seminar ini bukannya Dr. Ju nak dapat untung. Honestly, Dr. Ju cakap seminar ini tak ada untung. Kita dah kira dah tak ada untung langsung, because Dewan je saja berharga 28,000 dan kos-kos yang lain pun sangat-sangat tinggi. You all boleh datang dan tengok, sebab ini adalah seminar kencing manis yang luar biasa. Tidak sama dengan seminar-seminar yang lain kat luar. Kalau you all doktor, you boleh seminar-seminar kat luar, tunjuk slide, yang tengok pun semua tidur, tak faham, balik tak dapat apa. Tapi yang datang seminar ni, insya-Allah Dr. Ju akan make sure you all
faham, you all tahu, you all dapat sesuatu daripada seminar ini yang you all boleh bawa balik ke rumah, boleh share dengan everybody, insya-Allah. Jadi itu saja daripada Dr. Ju. Lepas ni Dr. Ju akan live pagi-pagi macam ni sebab ini adalah semangat tahun baru. Semangat tahun baru, Dr. Ju akan datang pagi, dan bila ada masa macam ni Dr. Ju akan live sebab tengah hari selalunya full sekarang dengan appointment, tak sempat pun nak live tengah hari. Jadi pagi-pagi ni adalah apa ni yang terbaik sebab orang yang paling kuat sekali, orang yang paling kuat, yang paling kaya dalam dunia ni adalah orang yang boleh bangun pagi hari. Bangun pagi, Dr. Ju dah mulakan dah. You all kena follow. You all, Dr. Ju bangun pagi dalam pukul 5 macam tu, terus mandi air sejuk. Gitu adalah challenge badan kita. Sebab kalau you mandi air panas, badan you tak segar. Tapi bila you mandi air sejuk, jatuh je air kan dekat badan you, you akan rasa sejuk. Jadi badan you semua digerakkan dalam badan you, dan you akan rasa sangat sehat. So kalau Dr. Ju boleh, you all pun boleh. Okey, itu saja daripada Dr. Ju. Jumpa lagi esok ke bila-bila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.